Assalamualaikum murid-murid. Jumpa lagi hari ini, hari Selasa. Kemahirannya ialah kemahiran membaca. Okey, kita baca, kita pergi muka surat, ambil buku teks awak. Muka surat 46. Okey, kita baca sama-sama ya, ikut cikgu perlahan-lahan. Tajuk dia makanan kesukaan Rizal. Baris 1. Rizal suka makan nasi, roti, ayam dan ikan. Makanan ini berkhasiat dan penting untuk membesar. Makanan ini memberikan tenaga. Buah dan sayur mempunyai banyak vitamin. Rizal makan sayur dan buah pada setiap hari. Dia suka makan tembikai dan lobak merah. Makanan ringan pula tidak baik untuk kesihatan. Rizal tidak gemar makan makanan ringan. Dia tidak makan gula-gula, keropok dan minuman bergas. Okey, itu adalah petikan tentang apa yang dimakan oleh Rizal. Okey, di sini menerangkan bahawa ceritanya adalah berkaitan dengan makanan yang dimakan oleh Rizal. Yang pertamanya, makanan yang mempunyai banyak vitamin yang Rizal makan. Kemudian dia suka makan, dia menerangkan dia suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian dia menerangkan juga makanan yang dia cuba elakkan, iaitu makanan ringan. Sebab makanan ringan ini tidak baik untuk kesihatan. Kemudian dia juga ada bagi contohnya makanan yang tidak baik untuk kesihatan ialah gula-gula, keropok dan minuman bergas. Okey, kemudian awak nampak tak lihat gambar makanan yang disediakan dalam gambar buku teks tersebut. Okey, kita boleh lihat di sini gambar apa? Okey, daging ayam. Okey, daging ayam ni bagus ke tak bagus? Ya, bagus. Okey, sebab dia ada sumber protein sama juga seperti ikan. Okey, dia membantu kita untuk membesar. Kemudian apa yang baiknya di situ lagi? Okey, ada sayur apa ni? Brokoli. Kemudian yang warna oranye itu adalah lobak merah. Okey, lobak merah ini baik untuk mata. Okey, begitu juga dengan brokoli, khasiatnya untuk melawan kanser. Jadi awak perlu makan sayur ya, sebab dia banyak vitamin. Kemudian kita ada di situ roti. Roti ada karbohidrat. Kemudian nasi juga ada karbohidrat. Dia memberi tenaga. Okey, kalau kita perlu makan makanan ikut keperluan diri. Okey, kalau kita banyak tak bergerak, kita tak bersenam, kita perlulah kurangkan nasi ataupun roti sebab dia tinggi karbohidrat. Karbohidrat ni boleh buat apa kalau kita makan banyak? Dia boleh menggemukkan badan kita. Jadi kalau kita tak bersenam, kita tak bergerak, kita tak bolehlah makan nasi tu banyak daripada lauk. Jadi awak perlukan suku bahagian dia 1/4 saja daripada, kalau pinggan tu 1/4 tu maksudnya nasi. Yang lain tu ada buah, ada sayur dan ada lauk yang paling banyak. Okey, di situ awak perlu makan banyak lauk dengan banyak sayur. Kemudian satu lagi buah. Okey, di situ ada contoh buah temikai. Buah temikai juga ada vitamin A, vitamin C, baik untuk pencernaan dan juga kulit kita. Baik. Jadi bila awak berada di rumah tu, awak perlulah banyak makan buah, banyak makan sayur, banyak makan lauk. Kurangkan nasi pun tak apa. Okey, sebab nasi ni kita boleh menyebabkan penyakit juga ya. Penyakit kegemukan, kolesterol yang tinggi kalau kita tak jaga. Jadi kita perlu hindarkan, kita boleh kena makan nasi sebab dia beri tenaga, tapi jangan terlalu banyak. Okey, kurangkan. Kecuali lah kalau awak tu selalu ahli sukan, okey, awak perlu jagalah benda tu memberi tenaga. Bila kita bergerak banyak, kita tak apa, kita makan. Okey, tapi jangan terlalu sampai 2 pinggan nasi pula ya. Sepinggan tapi ada makanan tu seimbang, ada sayur, ada ikan ataupun ayam. Lepas tu kita ada buah-buahan. Tapi awak perlu makan apa dulu? Kalau awak disediakan nasi dengan sepinggan nasi dengan lauk dengan sayur, kemudian ada buah, ya, kita perlu ambil buah dahulu sebab buah ni membantu melancarkan pencernaan perut kita.
supaya kita elak juga daripada kita makan terlalu banyak. Sebab air buah-buahan ni banyak air. Jadi dia cepat mengenyangkan kita. Kemudian janganlah awak makan sulam dengan air. Kejap makan, sekejap makan, lepas tu minum. Makanan tak adalah habis lagi dalam pinggan. Minum pula. Itu tak bagus ya. Jadi kita kena makan dulu buah-buahan yang boleh mencernakan perut kita, mengenyangkan perut kita. Barulah kita ambil nasi. Kemudian minum air. Okey. Baik, lihat pada soalan di bawah. Di bawah soalan 1, dia kata apa? Okey, kalau aktiviti kat bawah tu menyatakan idea tersurat yang terdapat dalam teks dengan betulnya. Idea tersurat tu maksudnya idea apa yang tertulis pada petikan tersebut. Dia sebut tersurat. Sebab tersurat tu maksudnya tertulis. Apa yang tulis dalam petikan. Okey, kita tengok nombor 1. Idea tersurat dia apa? Nombor 1 dia dah bagi tahu pada kita makanan berkhasiat sangat penting. Itu awak perlu salin nanti dalam buku BM1 ataupun BM2. Kemudian yang kedua, apa idea tersurat lagi? Dia dah bagi dah sedikit gambaran pada awak. Awak perlu tambah saja. Nombor 2, buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai apa tadi? Ada pada tangkap yang kedua petikan itu. Okey, awak boleh letak di situ banyak vitamin. Okey, ada di sini perkataan dia banyak vitamin. Okey, kemudian ada yang ketiga, makanan ringan. Okey, tengok tangkap yang ketiga. Makanan ringan apa tadi Nizam cakap? Okey, tidak baik untuk kesihatan. Ada di situ. Okey, tidak baik untuk kesihatan. Itulah yang untuk latihan awak salin saja 1 sampai 3. Okey, kemudian cikgu dah letak jawapan. Nanti awak masuk dan salin saja. Awak tak perlu salin petikkan ya. Awak salin saja jawapan untuk idea tersurat. Sekarang kita lihat, ambil buku aktiviti awak pula. Lihat muka surat 50. Lihat aktiviti 2 ya. Cikgu baca dan awak ikut. Tulis idea tersurat berdasarkan bahan. Kita baca, keluarga Alia mementingkan kebersihan makanan. Ini cerita tentang keluarga Alia. Yang pertama awak lihat, emak menutup makanan dengan tudung saji. Yang kedua, ayah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Yang ketiga, Alia membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Yang keempat, kakak memastikan tin makanan tidak kemek. Okey, di sini dia bagi idea macam mana ataupun cara penjagaan makanan ataupun melihat makanan apabila awak nak beli tu dalam keadaan selamat. Yang pertama, kalau awak tengok makanan di atas meja tu terdedah, kita kena buat apa? Ya, kita tutup dengan tudung saji supaya lalat tidak hinggap di makanan tersebut. Bila lalat hinggap, dia menyebabkan kita bila makan cirit-birit. Seterusnya, kalau kita ada di rumah, kita ada peti sejuk, lebih selamat. Okey, makanan akan jadi tahan lama bila simpan di dalam peti sejuk. Kemudian, kalau kita nak makan buah-buahan, kita perlulah basuh dahulu. Kemudian, kita kupas buah-buahan tersebut lebih selamat. Okey, supaya tidak ada racun ataupun kita rendam dulu dengan air garam. Itu untuk membuang segala bahan atau sisa racun. Kemudian yang keempatnya, kalau kita beli makanan bertin, kalau awak ikut mak awak pergi ke pasar, tengok belek-belek dia punya tin makanan kita nak beli tu, pastikan tidak kemek. Satu lagi apa? Satu lagi awak kena pastikan tarikh luputnya. Kalau tarikh luputnya dah hampir lagi 2-3 hari ataupun seminggu, janganlah beli. Kalau 2-3 bulan, kita boleh beli. Okey, pastikan tarikh luput tu kena tengok elok-elok ya dekat label. Dan pastikan semua tin-tin makanan yang kita nak beli tu tidak kemek. Sebab bila kemek, dia ada serpihan karat akan tercampur dengan makanan di dalam tu. Kita tidak nampak ya. Jadi itulah tip-tip atau cara-cara kita hendak menyediakan makanan atau membeli atau memilih makan. Okey, memilih makanan.
Ini penting untuk kesihatan kita. Okey, tengok di bawah tu. Idea tersurat. Cara memastikan kebersihan makanan. Okey, di atas dia dah cerita 4 perkara pada awak. Jadi dah jelas di situ. Kita bolehlah letak apa jawapan dia. Okey, jawapan pertama kita letaklah menutup makanan dengan tudung saji. Okey, cara memastikan ni yang pertama menutup makanan dengan tudung saji. Yang kedua, menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Yang ketiga, jawapan dia membasuh buah-buahan sebelum makan. Yang keempat, memastikan tin makanan tidak kemik. Itulah yang terdapat idea tersurat pada cerita di atas. Ada 4 langkah di situ. Okey, selamat jawab soalan dan tulis dengan kemas ya. Okey, Assalamualaikum.